Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari, selamat petang. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan sentiasa sudi untuk join sesi live saya pada hari ini. Okay, alright. So, biasanya saya live pada pukul 12 tengah hari. Okay, tapi hari ini saya ada urusan sikit. Okay, jadi saya delay sikit saya punya live. Okay, pada pukul 2 petang lah. Okay, so seperti yang dijanjikan. Okay, sekarang dah pukul 2 petang dan saya sekarang sedang berlangsung secara live bersama dengan anda semua. Okay, alright. So ada tak siapa-siapa yang sedang menonton secara live bersama dengan saya? Kalau anda sedang menonton, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Okay, dan anda boleh berinteraksi dengan saya. Okay, dan hari ini kita nak borak-borak topik yang agak menarik. Okay, sebab hari ini 24 November 2022 merupakan tarikh bersejarah untuk Malaysia sebab hari ini kita dah dapat pengesahan berita tentang pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okay, so bayangkan 19 November, hari Sabtu lepas kita semua pergi keluar mengundi. Okay, dan sekarang baru kita tahu siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okay, dah tahu ke belum? Okay, kalau tak tahu, komen dekat ruangan komen. Okay, siapakah Perdana Menteri kita yang ke-10 hari ini? Cuba komen kalau anda tahu. Okay, alright. So saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Okay, kita nak tengok nama anda. Anda boleh komen dulu dekat ruang komen. Okay, so that saya nampak nama anda. Okay, kita ada Muhammad Sharifuddin Abdul Kadir, Tini Tajuddin, Gelombang Putih, Mat Ikal, okay, Harizam. Tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke PM, Perdana Menteri Malaysia ke-10 Kerajaan Perpaduan Harapan Nasional. Okay, alright. Sam Mei Yok, Halimah Muhammad Saad, Muhammad Terindu Kasih nama dia. Okay, Norul Aini Syahimi, Jumai FU, okay, Badrul Zulkifli, Azizul Zakaria, salam tuan, counter UEMS hit TP, alhamdulillah pacak. Alright, alhamdulillah, tahniah ya. Okay, berjaya capai target price anda. Alright, Wadi Ismail, Siti Hanafiah, Muhammad Fadli, Mira Syakilah, Datuk Anwar Ibrahim ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, Muhammad Ashraf Acap, Pakir Muhammad Encik Cha is watching, Aziz YMP. Alright, so kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh klik like dan juga klik button love dan klik button share, okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live kita pada hari ini. Okay, sambil-sambil kita nak live ni, okay, hari ni saya memperagakan baju eksklusif Wealth Academy. Okay, so ada logo Wealth Academy kat sini. Okay, dan dekat tepi ni kita ada logo rasmi Wealth Academy. Okay, so bila pakai baju Wealth Academy ni nampak smart sikit lah. Nampak handsome sikit lah hari ni ya. Okay, alright. Dan sebelum kita cerita lanjut tentang Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, okay, saya just nak maklumkan, semalam 23 November 2022, alhamdulillah kita telah selesai mengendalikan program terbaru, okay, saham Masri, iaitu Train the Traders, okay, yang bertempat di Johor Bahru. Okay, semalam ada lebih 50 orang peserta telah bersama dengan saya. Okay, dan kita belajar cara macam mana nak buat kajian saham secara hands on, face to face, okay, secara step by step. Okay, jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada semua peserta yang telah hadir ke Train the Traders malam. Okay, dan semoga apa yang saya sampaikan, okay, macam mana cara kita nak buat kajian saham akan menjadi senjata anda. Ilmu saham ni akan menjadi senjata anda dalam aktiviti pelaburan dan trade saham yang anda akan lakukan bermula akhir tahun 2022 ni. Dan semoga dengan pengumuman Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang baru ni, okay, kita akan dapat booster, okay, dan juga berita-berita baik, okay, tentang Malaysia, ekonomi Malaysia dan sebagainya. Okay, dan kita mengharapkan, okay, dengan
perkembangan terbaru kita di politik Malaysia ni akan memberikan kestabilan kepada negara dan meningkatkan lagi bullishness of stock market kita, bursa Malaysia kita, okay, pada tahun 2023. Okay, so this is very interesting. Okay, kita semua menantikan jawapannya. Okay, bayangkan kita dari hari ke hari menunggu-nunggu. Ada orang dia nak tunggu siapa Perdana Menteri sebab dia nak tanya cuti ke tak esok. Okay, so bagi saya cuti tak cuti ni tak payahlah kita nak risaukan sangat kan. Sebab kat Malaysia ni dah banyak cuti dah. Asyik cuti je kan. Okay, jadi sepatutnya kita bekerja dengan lebih agresif lagi, lebih keras lagi. Okay, sebab kita nak membangunkan negara Malaysia. Kalau asyik cuti je tak produktif lah kita kan. Okey, jadi saya percaya okay, kita perlukan pemimpin dan juga kerajaan yang dapat menaikkan lagi mutu keunggulan negara Malaysia di mata dunia. Okey, alright, so kita doakan yang terbaik untuk Malaysia. Okey, dan berbalik kepada saham yang cerita pasal program semalam. Okey, dan alhamdulillah okay, itulah senjata yang akan digunakan untuk terlibat dalam dunia saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So, anda yang menjadi pelabur dan trader saham ni, anda dah belajar saham ke belum? Okay, kalau belum belajar saham, kena belajar dulu. Okay, kena faham asas. Okay, apakah itu saham? Okay, apakah cara yang betul untuk terlibat dalam saham? Okay, dan kemudian bagaimana untuk kita membina pengalaman dan kemahiran kita dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Okey. Alright, Tok Gajah dah sah? Ya. Okey, dah sah ke belum? Okey, kita pergi dekat laman Astro Awani. Okey, Astro Awani ada, saya tengok dekat Astro Awani dia punya pengumuman dia. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, so lapor langsung pasca PRU ke-15 Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 Istana Negara. Okey. So ini adalah berita 24 November 2022. Okey, pada pukul 1.39 petang tadi. Okey, so ini yang latest kalau kita refresh masih ada tak berita lain? Okey, terkini. Ada tak? Okey, yang terkini lah. Ini terkinilah. Okey, makluman terkini. Okey. Alright, so kita baca sama-sama yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Pelantikan Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri ke-10 selaras dengan kuasa baginda yang diperuntukkan di bawah perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Itu sahaja detail yang ada. Menurut Datuk Pengmula Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, dalam kenyataan yang dikeluarkan, proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan berlangsung pada jam 5 petang hari ini di Istana Negara. Okay, alright. So so inilah dia perkembangan semasa untuk Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okey. Okey, so apa pendapat anda? Cuba tulis dekat ruangan komen, okey? Nak baca komen sikit ni. Alright, Fairul Muhammad, kalau Anwar PM saham apa akan berpotensi naik? Okey, right. Muhammad Zaki, saham pokok buluh. Modal dah diberi 30 untuk beli anak pokok buluh. Apa benda ni? Alright, Fairul Muhammad, dah sah. TV3 dah umum. Yes, dah sah kot. Saya rasa kalau keluar dekat Astro Awani ni maksudnya dah sah. Okay, alright. Latifah Faizah dan hadir TTT semalam. Thank you TNM dan team. Siapa yang hadir trader semalam? Cuba komen sikit. Best ke best? Best ke tak belajar saham secara berdepan? Bayangkan traders ni adalah program training kajian saham yang pertama kali yang saya buat sejak PKP pada tahun 2020. Mac 2020, okay, kita rancang untuk buat kelas saham untuk kajian saham. Nama program tu Expert Saham Mastery. Kita terpaksa batalkan, terpaksa tangguhkan, okay, because of PKP.
Okay, dan selepas 2 tahun lebih dan baru kita dapat buat program live event dan kita gantikan modul tu dengan nama Train the Traders. Okay, dan alhamdulillah, okay, this is the first time semalam kita buat program Train the Traders. Cuba komen sikit apa yang best yang anda suka tentang Train the Traders ni. Anda berikan feedback anda, okay, supaya yang tak datang mungkin akan dapat gambaran sedikit lah. Okay, alright. Syaza Hashim, esok minyak turun tak? Tak tahulah kalau minyak turun baguslah juga kan. Okay, dapat meringankan beban rakyat. Okay, alright. Final Muhammad, tak apalah, kita tengok macam mana Anwar PM. Kalau okay, next PRU kita undi lagi. Ya, betul tu. Okay, so basically proses untuk mendapatkan Perdana Menteri ni memang sulit untuk PRU kali ini. Okay, sebab tak ada parti yang ada simple majority. Okay, so that's why difficult untuk buat keputusan lah. Okay, tapi akhirnya kita dah dapat pengesahan. Okay, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjadi Perdana Menteri. Kita terima. Kita terima, mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju. Okay, tetapi sebagai seorang rakyat Malaysia, okay, yang cintakan negara, okay, kita terima segala keputusan PRU ke-15 dan juga keputusan agung, okay, yang bijaksana, okay, yang membuat keputusan atas pertimbangan dan mengikut lunas perlembagaan. Jadi kita sebagai rakyat menerima dengan hati terbuka, dengan lapang dada, okay, dan kita memberi sokongan sepenuhnya kepada Perdana Menteri Malaysia kita yang baru. Betul ke? Okay, alright. Jadi that's why kita kena bersatu sekarang ni di tahun 2022, di 2023 ni kita memberikan harapan baru kepada Malaysia, okay, selepas terlalu banyak kekacauan, okay, dan juga pendedahan lah, okay, isu-isu rasuah di Malaysia ni. Okay, kita mengharapkan ahli politik dekat Malaysia juga telah mengambil pengajaran, okay, terhadap apa yang berlaku sepanjang 5 tahun yang lepas, okay, 5 ke 10 tahun yang lepas, okay, dan semoga mereka akan mengambil tanggungjawab sebagai pemimpin untuk membina negara Malaysia ni dengan lebih baik lagi. Okay, kita doa sama-sama. Okay, alright. Fairul Muhammad, insyaAllah negara akan maju di bawah Anwar. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Regan Ronald, terbaik keputusan. Tahniah Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Betul ke pagi ni bursa KLSE naik sebanyak 500 kaunter? Sazali Tumiran. Okay, betul ke tak betul? Kita tengok dekat dalam platform KLSE Screener. Okay, kalau saya tengok, dekat dalam M Plus online. So hari ni setakat ni dalam sesi transaksi pagi, kenaikan kaunter saham yang naik adalah sebanyak 698 kaunter naik dan 201 kaunter saham jatuh. Okay, ini bursa Malaysia lah, dan indeks bursa Malaysia kita naik hari ni ke 1473.94 mata, naik sebanyak 30.44 mata. Okay, so hari ini hijau, dari bawah naik sampai atas. Okay, dan itu situasi sekarang kepada pasaran saham bursa Malaysia. Okay, Muhammad Arifin Haji Taha, apa kesan kepada bursa? Apa kesan kepada bursa? Kita kena monitor sama-sama. Okay, kita mendoakan yang terbaik. Okay, pasaran saham bursa Malaysia kita bergerak naik. Kejap lagi saya akan buka chart indeks bursa Malaysia dan kita akan tengok chart sejarah, okay, bermula 24 November ke manakah hala tuju indeks bursa Malaysia. Kejap lagi kita akan tengok sama-sama. Okay, alright. Madam Lim Ting, harap PM yang baru ni akan merancakkan lagi ekonomi Malaysia. Kalau menang tu biasa kita doakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Betul tu. Okay, dengan pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pemerintahan negara bertahun-tahun lamanya, okay, dengan pengalaman beliau, okay, kita doakan ekonomi Malaysia kita akan berkembang lebih maju, okay, pada selepas pengumuman inilah. Okay, alright. Isa Amy, siapa PM kita? PM kita Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 diumumkan sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, alright. Isa Amy, tak dan tengok. Okay, boleh update dekat dekat Astro Awani. Astro Awani dekat Sinar Harian, semua dah ada posting makluman. Alright, Syaza Hashim, best TTT semalam, dapat tanya live apa yang tak faham. Okay, alright, alhamdulillah. Puan Syaza Hashim datang ke Train the Traders. Okay, antara yang aktif tanya soalan, okay, dan
mungkin dapat pencerahan tentang apa yang betul dalam saham, apa yang mungkin tak berapa tepat tentang saham. Okay, dah dapat pencerahan direct daripada saya. Okay, so semoga membantulah. Okay, alright. Syamsuddin Amin. Alright, terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya pada hari ini. Okay, jadi kita nak teruskan untuk melihat situasi indeks Bursa Malaysia kita. Okay, so macam biasa kita akan gunakan platform kajian saham kita, KLSE Screener, untuk melihat indeks Bursa Malaysia. So kita masuk ke KLSE Screener, okay, dan klik market. Dan kita tengok dekat sini, okay, indeks Bursa Malaysia kita naik hari ini ke 1472.44 mata. Okay. So kalau kita tengok beberapa hari sebelum ni, indeks Bursa Malaysia kita agak jatuh, merah. Okay, tetapi hari ini indeks Bursa Malaysia kita naik. Okay. Dan kalau kita tengok top aktif, kaunter yang paling aktif diurusniagakan hari ini adalah kaunter ASB, kaunter Muin, kaunter Eden. Okay, dan diikuti dengan kaunter-kaunter yang lain lah, MEG, CompuGT, Dnex, Mastil, WB. Okay, tapi macam biasalah, ada kaunter naik, ada kaunter jatuh. Okay, apa-apa pun, okay, kita kena pilihlah kaunter yang sesuai untuk kita beli, okay, dan berpandukan kepada strategi. Okay, kita nak beli saham ni untuk dividen ke, untuk capital gain, kita kena kajilah. Okay, alright. So jom kita tengok indeks Bursa Malaysia kita, apa yang terjadi pada hari ini. So kita klik pada FBM TLCI dan klik pada technical chart. Okay. Dan kalau kita tengok dekat sini, indeks Bursa Malaysia kita telah pun naik hari ini melepasi resistance. Kat sini kalau anda nak cerita sikit pasal resistance, okay, resistance ada di sini. Resistance berada di sekitar 1468.822 mata dekat sini, resistance. Okay, dan nampak tak candle ni dia break the resistance. Okay, so secara ringkasnya, resistance ni apa? Resistance ni adalah keadaan di mana apabila sesuatu saham tu jatuh, okay, kemudian dia naik, nampak tak? Dia naik sampai sini, kemudian dia jatuh balik semula, kemudian dia naik ke paras yang lebih kurang sama, kemudian dia turun balik semula. Jadi kita letakkan satu garis horizontal, okay, sebagai garis resistance. Okay, jadi apabila candle-candle yang seterusnya ni dapat naik melepasi resistance ni, maksudnya kita sebut dia breakout the resistance lah. Maksudnya dia naik melepasi resistance ni. Okay, so bayangkan, okay, daripada 15 September 2022, indeks Bursa Malaysia kita berada di bahagian bawah. Bahagian bawah 1468 mata ni, dan hari ini indeks berjaya break melepasi paras resistance 1468 mata, dan seterusnya resistance seterusnya akan berada di sekitar sini. Okay, di sekitar 1519 mata macam itulah. Okay, kalau kita tengok pergerakan indeks seperti ini. Okay, selain itu juga kalau anda belajar saham bersama dengan saya, kita gunakan satu indikator iaitu moving average. Moving average untuk melihat pergerakan trend sesuatu saham kita boleh gunakan. Kita boleh nampak juga, okay, indeks Bursa Malaysia kita menunjukkan permulaan uptrend di sini. Alright, dan ada signal buy dari segi moving average. Okay, dan cuma dia volatile di 3 November sampai ke sini dia ada volatile, dia naik dan turun. Okay, sebab tu dia membentuk resistance kat sini, dan kita nak tengok sama ada resistance ni berjaya dipecahkan ataupun tidak hari ini. Okay, so walau bagaimanapun hari ini masih belum berakhir. Hari ini pasaran saham Bursa Malaysia akan berlangsung sampai pukul 5 petang. Okay, jadi apa yang berlaku di sini, okay, akan kita lihat update-nya pada pukul 5 petang nanti. Adakah dia naik lebih tinggi ataupun dia turun? Okay, kita akan dapat lihat candle ni pada petang nanti pukul 5 petang. Okay, so sama-sama kita nantikan. Kalau dia betul-betul dapat maintain di atas resistance, maksudnya dia confirm breakout the resistance, dan dia berpotensi untuk pergi ke next resistance lah. Okay, so kalau kita lukis macam ni, okay, dia break ni, okay, dia boleh pergi ke the next resistance di sini. Okay, so sebelum dia test, okay, dan kalau dia breakout, dia boleh naik atas lagi macam ni lah. Okay, so kalau, okay, pasaran saham Bursa Malaysia kita meneruskan uptrend, secara ringkasnya macam ni lah. Okay, kalau tak berjaya maintain di atas resistance ni, maksudnya dia turun balik, okay, dia akan bergerak menurun ke bawah balik semula lah, ke
menyentuh support yang berada di bahagian bawah ni. Okay, so hari ini 24 November 2022 adalah hari yang bersejarah untuk Malaysia. Okay, sebab kita akan melihat apakah yang terjadi kepada pasaran saham bursa Malaysia kita selepas pengumuman Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada hari ini. So hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting untuk anda ingati, okay, sebagai seorang pelabur dan trader saham, okay, untuk kita fahamkan apa yang terjadi kepada pasaran saham bursa Malaysia, okay, dan make sure kita dapat bertindak untuk melabur dan trade saham dengan cara yang betul, okay, di kaunter-kaunter saham yang betul. Okay, so kalau kita boleh recall balik di tahun 2018, okay, 2018 ketika Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat memenangi memenangi PRU yang ke-14. Okay, kalau kita tengok dekat sini vertical line okay, kalau kita tengok 2018, okay, sekitar dekat sini, okay, ketika selepas Pakatan Rakyat mengalahkan Barisan Nasional, indeks bursa Malaysia kita jatuh daripada 1,800 mata sampailah ke 2020 jatuh sampai 1,200 mata. Nampak tak? Okay, so kat sini so ni 2018. So this is 2018, ini 2020. Sejak Pakatan Rakyat menang, sebelum ni dia jatuh, indeks bursa Malaysia jatuh. Ketika ni adalah pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Okay, jadi indeks bursa Malaysia kita tidak berupaya naik kembali semula di atas 1,800 mata. Okay, jadi ini yang berlaku pada ketika itulah, okay, PRU ke-14. Okay, dan sekarang di tahun 2022 kita berada di PRU ke-15, okay, dan dengan signal baru, okay, dan dengan Perdana Menteri yang baru yang tidak pernah menjadi Perdana Menteri, okay, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ni adalah timbalan Perdana Menteri, okay, di bawah Tun Dr. Mahathir, okay, ketika waktu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang keempat. Okay, jadi kita nak melihat, okay, apakah yang akan berlaku kepada bursa Malaysia kita selepas kita mendapat Perdana Menteri Malaysia yang baru, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okay, alright, so far dapat gambaran tak macam mana kita nak melihat indeks bursa Malaysia ni? Okay, dan walau bagaimanapun kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang, sama ada indeks naik ataupun turun. Sebab tu kita kena terus monitor dan kita akan membaca signal. Kalau ada buy signal dan kita boleh beli. Kalau tak ada buy signal, kita ada sell signal, kita jangan beli. Okay, so itulah perkara yang kita boleh lakukan sebagai seorang pelabur dan trader saham retail di bursa Malaysia. Okay, sebab tu ilmu adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Okay, bayangkan pada tahun 2018 sampai 2020, 2020 sampai 2022, indeks bursa Malaysia kita tidak pun going uptrend, tetapi ada je kaunter-kaunter saham yang nak bergerak naik sebab setiap kaunter saham ada trendnya masing-masing, ada perniagaan masing-masing. So kalau syarikat tu ada uptrend, permulaan uptrend, dia nak naik, dia boleh naik. Okay, so that's why sebagai pelabur dan trader saham retail, kita bukan sekadar melihat indeks, tetapi kita melihat kepada individu counter untuk kita kaji fundamental dia dan juga technical dia, dan kita bertindak mengikut trading plan yang kita set up sendiri, okay, dan kita bertindak accordingly. Kita kawal risiko kita dalam saham ni dengan meletakkan cut loss percentage kita berapa banyak, okay, yang kita boleh terima, okay, dan kita monitor sendiri pelaburan dan trade saham kita. Okay, jadi bayangkan tahun 2018 sampai 2020, 2020 sampai 2022, keadaan pasaran saham yang sangat-sangat mencabar. Okay, itu pun kita boleh buat duit dalam saham, apatah lagi kalau pasaran saham super bullish, okay, di masa akan datang. Okay, kalaulah betul Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengembalikan kerancakan ekonomi dekat Malaysia dan dapat meningkatkan prestasi indeks bursa Malaysia kita, okay, mungkin ianya adalah satu peluang baru untuk kita terlibat dalam pasaran saham di bursa Malaysia. Okay, so apa-apa pun, okay, kalau pasaran saham bullish pun, kalau kita tak tahu cara yang betul untuk beli saham, kita akan terperangkap, terbeli dekat puncak, dekat atas. Okay, saham tu dah naik, semua orang dah semua suka saham, semua happy tentang saham, kita baru sibuk nak beli.
Okay, kita sebut macam orang kata excited sebab bullish ni. Okay, dia punya trap dia, bullish trap adalah apabila saham tersebut berada dalam pergerakan bullish, dia berada dekat atas, kita excited, kita confident, kita pergi beli. Dan masa tu sebenarnya dia dekat puncak atas. Lepas kita beli, harga saham tu jatuh drop. Okay, dan menyebabkan kita mengalami kerugian. Okay, so benda tu adalah benda yang kita perlu elakkan dalam saham. Okay, dan tips saya untuk anda, belilah saham yang di permulaan uptrend, yang baru nak bergerak naik, yang orang belum sebut-sebut tetapi sudah ada signal dari segi technical analysis. Okay, so itulah dia perkara yang boleh kita lakukan dalam saham. Okay, saya nak baca sikit komen-komen anda ni. Saya cakap tadi tak berhenti, jadi ada saya terlepas komen-komen anda. Okay, so saya nak baca sikit. Okay, right. Fast speed, bila agaknya bursa Malaysia jadi macam bursa lain di dunia, singkir syarikat yang rugikan pelabur, hadkan syarikat yang berkualiti. Fast speed, bagus tu. Okay, kalau anda boleh suarakan kepada bursa Malaysia ke, Suruhanjaya Security Malaysia ke, cuba suarakan kan, untuk keluarkan syarikat-syarikat yang bermasalah dalam bursa Malaysia, okay, untuk make sure ada kriteria yang bagus sahaja, syarikat yang berkualiti je yang ada dalam bursa Malaysia, yang kong kali kong semua tu tak ada. So kalau anda boleh suarakan, bagus sangat. Saya menyokong dari belakang. Okay, alright. Fairul Muhammad, setuju. Bursa banyak sangat kaunter yang tak ada kualiti, kena kurangkan kaunter-kaunter yang berkualiti sahaja. Kaunter kena banyak, baru meriah, tetapi banyak yang berkualiti. Bukan banyak, tapi banyak masalah. Banyak yang problem. Okay, alright. So that's why kalau banyak kaunter lagi best. Okay, alright. Silina, betul ba Desai yang Perdana Menteri ke-10, right, terbaik. Kim Bun Tak, Desai jadi BSKL naik, harap-harap kripto pun naik. Harap-harap Fairul Muhammad, tinggi sangat tu, jangan FOMO. Jangan FOMO ya. Okey, Yanada, saya syukur kerana perjuangan Anwar berjaya juga dengan ini. Saya nak tujukan untuk Cikgu Tadika Abim, Bandar Baru Uda pada tahun 2000 yang lalu masa tu. Saya hantar anak saya di Tadika Abim. Tapi waktu pagi tu, waktu saya nak hantar anak cikgu cakap, Encik, Tadika kita ada masalah tutup untuk sementara kerana Anwar dituduh yang bukan-bukan. Cikgu tu pesan, Encik jangan putus berdoa semoga satu hari Anwar akan jadi Perdana Menteri di Malaysia sambil menetiskan air mata. Cikgu berulang kali pesan, kalau cikgu tu terlihat tulisan ini, saya sangat gembira. Sampai jatuh air mata kegembiraan. Wah, penuh emosi semua orang Okay, alright. Jasafin Jalani, ASB boleh dikira manipulation tak tuan? Saya tak pasti, saya tak tahu ASB manipulation ke tak. Okay, tetapi dia macam ni tau. Because of situasi, okay, menyebabkan orang lebih mengambil perhatian kepada sesuatu counter, dan counter tersebut ada volume yang tinggi. Okay, menyebabkan, macam kita tengok ASB tu, dia punya volume paling tinggi kan. Okay, so that's why mungkin manipulation, mungkin tak, kita tak tahu. Tapi macam mana sebagai pelabur dan trader saham, kita nak elakkan daripada terperangkap dengan counter-counter yang mungkin manipulated adalah dengan kita mengkaji fundamental analisis syarikat. Tengok syarikat ni buat bisnes betul ke tak, ke dia untung ke dia rugi. Yang kedua adalah kita akan melihat kepada technical analysis. Okay, kalau sesuatu saham tu naik jauh sangat, terkeluar apa Bollinger Band, okay, jangan sentuh, jangan kacau, sebab itu adalah ruangan sell. Okay, jadi that's why apa sahaja yang berlaku dalam saham ni dekat chart, kita boleh baca apa yang terjadi kalau kita tahu cara nak buat kajian saham. Okay, jadi kalau dia ada sell signal, okay, kita tak payahlah beli. Okay, walaupun dia naik tetapi dia sedang berada dalam sell signal, jangan beli terkejar-kejar. Okay, nanti jadi orang yang terbeli dekat puncak. Okay, so kaji saham, dapatkan jawapan based on kajian saham anda. Okay, alright. Beli saham apa bro? Beli saham apa yang anda kaji. Okay, anda kaji ada signal, belilah ikut signal yang anda baca dalam kajian saham anda. Okay, alright. Okay, Pak Din, sahih dah ke PM 10 Desai? Jangan mendahului keputusan. Okay, dah rasmi kot. Dah diumumkan dekat Astro Awani. Biasanya yang sahih tu dekat Astro Awani. Sahih Okay, alright. Rahimah Abdul Aziz, baru tahu rupanya saham duit tak berkat. Tak berkat, kenapanya pula?
Okay, alright. Okay, alright. Dah habis dah. Okay, komen-komen anda. Okay, saya dah baca di sini. Okay, alright. Jadi pasaran saham Bursa Malaysia kita, okay, sudah bermula sekarang. Okay, pada pukul 2.30 petang. Okay, sekarang indeks Bursa Malaysia kita terus mencanak naik. Okay, di 1481.18 mata. Naik lagi 1483.16 mata. Okay, dan indeks Bursa Malaysia dijangka kalau kita tengok keadaan sekarang ni sangat aktif dan bullish untuk pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, alright. So kita sama-sama nantikan dan tengok sama-sama, kita monitor sama-sama pasaran saham Bursa Malaysia kita. Dan kepada student-student yang telah join Train the Traders, yang ada join Premier Saham Mastery 2.0, make sure anda fokus kepada kajian saham anda, cari counter-counter saham yang betul, okay, dan buat trading plan sebelum beli apa-apa saham. Okay, dan enjoy your trade. Okay, dan semoga anda mendapat keuntungan daripada aktiviti pelaburan dan trade saham anda. Okay, so kepada anda yang nak belajar saham, insyaAllah next kita punya kelas adalah pada 26 November 2022. Kita ada program Newbie Saham Mastery Online. Okay, khas untuk anda yang baru nak belajar, yang tak tahu saham tu apa dan baru nak terlibat dalam saham. Okay, dan sempena Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10, okay, anda rasa ada semangat baru, okay, anda nak terlibat dalam saham, mulakan belajar saham dari asas, okay, dengan join Newbie Saham Mastery Online. InsyaAllah saya tunjukkan kepada anda macam mana anda boleh bermula dalam saham, apakah akaun CDS yang anda boleh buka, okay, dan jom kita mulakan langkah dalam saham dengan belajar ilmu saham yang betul. Okay, jangan masuk ke pasaran saham dengan ikut-ikutan, jangan melabur saham tanpa ilmu. Jangan beli saham selagi anda tidak tahu apa yang anda beli. Okay, dan make sure anda buat dengan cara yang betul dan dapatkan keuntungan dalam pelaburan dan aktiviti trade saham anda. Okay, Latifah Faizah, NSMO pun best. Okay, right. So, saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada petang ini. Okay, terima kasih banyak kepada anda yang sudi menonton. Hari ini ramai, 100 lebih yang menonton saya secara live. Okay, dan kalau anda rasa best apa yang saya kongsikan, klik button like, klik button love dan klik button share. Okay, dan kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.